Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Sufia Bibi binti SM Najib Muhyiddin bernama Matrix A193366 akan membentangkan topik pembentangan saya yang bertajuk Teori Monetarism dalam mempengaruhi kadar faedah dan inflasi mengikut pandangan dan hujahan daripada tokoh ekonomi yang bernama Milton Friedman. Secara ringkasnya, Milton Friedman merupakan seorang ahli ekonomi dan statistik yang banyak memberi pandangan dan pendapat mengenai teori monetarism ini dari segi bagaimana ia bertindak dan prinsip utama teori ini serta bagaimana teori ini boleh diaplikasikan dalam ekonomi sesebuah negara. Milton Friedman percaya bahawa penawaran wang adalah faktor utama dalam menentukan inflasi atau deflasi dalam ekonomi. Misalnya, pengembangan bekalan wang yang berlebihan akan membawa kepada inflasi, manakala penurunan dalam bekalan wang boleh menyebabkan deflasi dan kemelesetan ekonomi. Salah satu prinsip utama monetarism seperti yang dianjurkan oleh Friedman ialah teori kuantiti wang. Menurut teori ini, jumlah wang dalam ekonomi didarab dengan hal laju peredarannya, menentukan tahap harga keseluruhan dan pendapatan nominal dalam ekonomi. Oleh itu, Friedman menekankan kepentingan bekalan wang untuk mengekalkan kestabilan harga. Menurut Friedman juga, pertumbuhan monetari yang stabil dan boleh diramal adalah penting untuk mengekalkan kestabilan ekonomi jangka panjang. Selain itu, Friedman juga menekankan tanggungjawab utama kerajaan dalam menguruskan ekonomi adalah untuk mengawal bekalan wang dan mengekalkan kadar pertumbuhan yang stabil, di mana Bank Negara Malaysia berperanan penting untuk mengawal bekalan wang melalui dasar monetari, iaitu dasar monetari mengembang apabila berlakunya kemelesetan ekonomi dan dasar monetari menguncup apabila berlakunya inflasi, dengan menggunakan tiga dasar utama iaitu operasi pasaran terbuka (OMO), keperluan rizab dan kadar diskaun untuk menambah atau mengurangkan bekalan wang dalam negara. Bagi menjawab persoalan mengapakah teori ini dipilih, daripada perspektif saya berpendapat bahawa teori monetarism ini amat berkesan dalam memahami kadar faedah dan inflasi, kesan daripada perubahan penawaran wang. Pertama sekali, monetarism memberi penekanan utama kepada bekalan wang dan hubungannya dengan ekonomi, di mana perubahan dalam penawaran wang mempunyai kesan langsung ke atas kadar faedah. Misalnya, apabila penawaran wang meningkat, kadar faedah akan menurun. Sebaliknya, apabila penawaran wang menurun, kadar faedah akan meningkat. Seterusnya, monetarism menyediakan panduan praktikal untuk penggubal dasar bagi mengekalkan kestabilan, iaitu Bank Pusat boleh mempengaruhi tekanan inflasi dengan mengawal selia kadar peningkatan bekalan wang. Seperti yang diketahui, hanya Bank Pusat sahaja yang mempunyai kuasa untuk mengubah sama ada itu meningkatkan atau mengurangkan penawaran wang berdasarkan keadaan ekonomi. Sebagai contoh, apabila Bank Pusat melihat ekonomi semakin perlahan atau berlakunya kemelesetan ekonomi, Bank Pusat akan meningkatkan penawaran wang untuk meningkatkan perbelanjaan agregat bagi merancangkan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan negara. Sebaliknya, sekiranya berlaku peningkatan harga yang berterusan dalam negara atau berlakunya inflasi, Bank Pusat akan menurunkan penawaran wang untuk meningkatkan kadar bunga bagi menurunkan tingkat harga dan mengurangkan inflasi. Ketiga, teori monetarism merupakan salah satu strategi yang berkesan untuk mengembangkan ekonomi. Misalnya, apabila kerajaan melaksanakan dasar monetari mengembang, penawaran wang dalam negara akan meningkat sekaligus menurunkan kadar faedah. Kesannya, perbelanjaan agregat akan meningkat. Ini akan meningkatkan permintaan agregat. Apabila permintaan agregat meningkat, peluang pekerjaan akan lebih banyak terhasil dan ini akan mengurangkan kadar pengangguran dalam negara. Apabila kadar pengangguran dalam negara berkurang, peningkatan dalam pendapatan individu dan kuasa beli individu akan meningkat dan ini sekaligus meningkatkan pendapatan negara keseluruhannya dan membolehkan ekonomi negara berkembang. Teori monetarism ini boleh digunakan dalam pelbagai konteks dan senario, antaranya adalah penggubalan dasar. Monetarism menyediakan panduan kepada pembuat dasar, iaitu Bank Pusat dalam menggubal dasar monetari. Sekiranya Bank Pusat ingin merancangkan ekonomi yang terlalu perlahan, kadar faedah akan diturunkan, di mana penawaran wang akan meningkat untuk membolehkan berlakunya peningkatan dalam perbelanjaan agregat dan permintaan agregat. Sebaliknya, untuk memperlahankan ekonomi yang terlalu pesat, kadar faedah akan ditingkatkan untuk mengurangkan penawaran wang sekaligus mengurangkan kadar inflasi. Yang seterusnya adalah analisis inflasi. Monetarism menawarkan rangka kerja yang efektif untuk menganalisis punca dan akibat serta kaedah mengawal inflasi.
Ahli ekonomi dan pengubah dasar boleh menggunakan monetarism untuk menilai kesan perubahan dan penawaran wang terhadap inflasi dan seterusnya mereka bentuk strategi untuk memerangi tekanan inflasi. Yang ketiga adalah analisis perbandingan. Monetarism boleh digunakan untuk analisis perbandingan merentas negara dan tempoh masa yang berbeza. Dengan mengkaji hubungan antara bekalan wang, kadar faedah dan inflasi dalam pelbagai ekonomi, penyelidik boleh menilai keberkesanan dasar kewangan dan kesannya terhadap prestasi ekonomi. Yang terakhir, teori monetarism ini boleh digunakan semasa melakukan penyelidikan akademik, sama seperti yang saya sedang lakukan. Monetarism terus menjadi subjek kajian dan perdebatan akademik. Ahli ekonomi dan sarjana meneroka asas teorinya, memperhalusi cadangannya dan menilai kesahihan empirikalnya. Menggunakan monetarism dalam penyelidikan ekonomi ataupun akademik membolehkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamik kadar faedah dan inflasi dan menyumbang kepada pembangunan berterusan teori ekonomi. Bagi perbincangan yang terakhir iaitu bagaimana teori ini dikaitkan dengan senario dunia sebenar. Teori monetarism membantu mengkaji kadar pengembangan bekalan wang serta kemungkinan kesannya terhadap kadar faedah dan inflasi. Seterusnya, apabila berlakunya kemelesetan ekonomi yang teruk dan pengangguran yang tinggi akan membantu penggubal dasar terutamanya bank pusat untuk menyelesaikan masalah ini dengan menjadikan teori monetarism sebagai panduan dalam merangsang ekonomi. Selain itu, teori ini juga akan digunakan untuk menentukan polisi monetari untuk mengekalkan inflasi dalam keadaan terkawal dalam negara. Izinkan saya memberi satu contoh ataupun satu senario yang berkaitan dengan dunia sebenar. Apabila negara menghadapi kadar inflasi yang tinggi, bank pusat semestinya akan menurunkan penawaran wang dan meningkatkan kadar faedah. Namun begitu, apakah yang dilakukan oleh bank pusat untuk meningkatkan kadar faedah? Berdasarkan daripada polisi monetari, terdapat 3 komponen utama yang boleh digunakan untuk mempengaruhi kadar faedah. Iaitu yang pertama adalah nisbah reserve, yang kedua adalah kadar diskaun dan juga yang ketiga adalah operasi pasaran terbuka di mana berlakunya urusan pembelian dan penjualan bond. Saya akan memberikan satu contoh iaitu sekiranya berlakunya inflasi, kerajaan semestinya akan menaikkan nisbah reserve tunai. Iaitu apabila bank pusat menaikkan nisbah reserve tunai, simpanan yang perlu disimpan oleh bank perdagangan dalam bank pusat dan banknya sendiri akan semakin meningkat, menyebabkan kecairan ataupun wang dalam bank perdagangan akan berkurang. Ini menyebabkan keupayaan bank perdagangan untuk memberi pinjaman kepada orang awam juga akan berkurangan. Apabila ini berlaku, proses penciptaan kredit akan menurun, yang seterusnya akan menyebabkan penawaran wang berkurangan. Ini akan menyebabkan kadar bunga meningkat dan mengurangkan kadar inflasi dalam negara. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya akhiri pembentangan ini dengan ucapan sekian terima kasih.